Apakah peranan kapal selam Malaysia dalam menjaga perairan negara? Pertama, saya ingin menyebut tentang konsep cegah rentang ataupun deterrence factor yang dapat diberikan oleh kapal selam TLDM. Okay. Ini kerana sesebuah angkatan laut yang memiliki kapal selam yang mana tidak banyak pun di dalam dunia ni memiliki kelebihan yang amat besar, di mana kapal selam dapat melaksanakan beberapa tugas untuk mempertahankan tanah air, mempertahankan kepentingan maritim yang tidak boleh dilaksanakan oleh aset-aset lain seperti kapal terbang dan juga kapal permukaan. Okay. Kerana elemen kapal selam yang tidak dapat dikesan sebaik saja kita hilang daripada permukaan. Okay. Dan jangan dilupakan juga aset kapal selam kita ni merupakan salah satu aset untuk mencari maklumat intelligence, surveillance, reconnaissance ataupun secara ringkasnya ISR. Ya. Ini adalah merupakan antara sumber perisikan negara yang tercanggih. Okay. Again, owing to the unique properties ataupun kelebihan yang dimiliki oleh kapal selam. So, kapal selam juga memiliki berbagai equipment yang sesuai untuk tugas-tugas perisikan di maritim. Ya. Okay, dan seterusnya yang ramai tidak dapat appreciate, iaitu kapal selam kita sebenarnya mempunyai kuasa tempur yang amat tinggi berbanding dengan kapal permukaan. Apakah pencapaian kapal selam Malaysia setakat ini? Kalau tuan-tuan ingat, kita melaksanakan atau menganjurkan pameran 5 di Langkawi. Ya? Sejak tahun 2009 apabila kapal selam kita balik ke tanah air, tanpa gagal, kapal selam kita sentiasa menjadi salah satu features ataupun aset yang mengambil bahagian di dalam pameran 5 tersebut. Dalam tempoh 12 tahun mengoperasikan kapal selam ini, terdapat banyak tawaran daripada negara-negara luar ataupun permohonan daripada negara-negara luar yang menghantar kapal mereka atau kapal selam mereka di perairan negara kita. Mereka memohon untuk melaksanakan latihan dengan kapal selam kita. Okay. Kita maklum bahawa kapal selam Scorpion ni tidak banyak di dalam dunia. Hanya 4 buah negara saja yang mengoperasikannya dan di rantau kita hanya Malaysia. Jadi mereka semua begitu excited untuk membuat latihan dengan kita. So ada di kalangan kawanan negara-negara tertentu yang kita terima, ada juga yang kita tolak. Namun negara-negara sahabat seperti Australia, Amerika Syarikat, UK dan New Zealand, kita berinteraksi dengan mereka secara face to face di daratan dan juga kita membuat beberapa siri latihan bersama mereka di perairan-perairan kita. So ini juga satu keupayaan yang menunjukkan TLDM mampu mengoperasikan kapal selam kita dalam tempoh yang agak singkat. Kita consider TLDM punya submarine force ni sebagai satu force yang masih muda lagi. Okey, dan
Dari segi keupayaan tempur, kapal selam kita juga telah berjaya membuktikan keupayaan di dalam beberapa siri latihan penembakan yang telah kita lakukan. Sebagai contoh, kapal-kapal selam kita telah melakukan 2 penembakan misal SM-39, iaitu misal daripada bawah permukaan ke permukaan, maknanya kita attack surface ship. Dan juga kita pernah melakukan penembakan torpedo yang tepat mengenai sasaran yang telah kita lakukan pada tahun 2014. Bagaimana pula dengan cabaran yang diharungi Angkatan Kapal Selam? Cabaran yang utama adalah untuk mewujudkan sebuah angkatan kapal selam yang betul-betul berkredibiliti, betul-betul kredibel. Sebab bagi submariners, kita bukan sahaja perlu menumpukan kepada aspek kompetensi. Bagi kita, kompetensi ini sesuatu yang wajib dimiliki. Jadi bukannya isu untuk mencapai kompetensi. Namun cabaran ni adalah untuk mencapai satu level yang lebih tinggi daripada itu, yang kita panggil proficiency. So in order to operate the submarines effectively, so kita perlu mencapai satu level yang lebih daripada kompeten. So alhamdulillah, dengan fasilitis yang ada, pelaburan yang telah dilakukan oleh kerajaan terhadap TLDM, fasilitis yang kami miliki di Kota Kinabalu ni dapat membantu kita untuk menyediakan warga kapal selam, menyediakan platform kapal selam itu sendiri, supaya berada di tahap yang baik untuk membolehkan kita operasikan kapal selam yang berkesan dan seterusnya mencapai proficiency yang saya maksudkan tadi. Cabaran yang kedua saya ingin sebut di sini adalah untuk mencapai jumlah hari operasi yang tinggi dalam tempoh pengoperasian kita. Maksud saya, kalau kita ada 365 hari dalam setahun dengan 2 buah kapal selam yang memerlukan maintenance, sebab maintenance cycle kita bukannya macam kereta, di mana kita boleh operatekan sampai 5,000 km, 10,000 atau 15,000 kalau kita pakai minyak super sintetik, dan kita hantar kedai 5 jam atau 2 jam paling lama dah settle. Tapi bagi kapal selam dia tidak begitu, so kita memerlukan maintenance cycle yang strict, tempohnya panjang dan sebagainya. Jadi pengoperasian dan juga isu senggaraan menjadi cabaran kepada kita, yang mana kita perlu tackle dengan berhati-hati supaya kita dapat mencapai jumlah hari pengoperasian kapal selam di laut yang tinggi. Jadi dengan 2 buah kapal selam, seperti yang kita maklum, agak sukar untuk kita mencapai jumlah yang tinggi. Namun setakat ini alhamdulillah, kita di sini dengan semua bantuan yang diberikan oleh rakan-rakan TLDM yang lain dan juga bantuan oleh kerajaan, telah dapat membantu kita mencapai satu jumlah pengoperasian yang boleh dikatakan amat baik. Adakah anggota kapal selam mengalami tekanan berada di dasar laut? Bagi sesiapa yang pernah masuk ke kawasan sempit ataupun pernah tengok di dalam kapal selam bagaimana, so I'm sure semua ada kerisauan tentang claustrophobic, berada di kawasan sempit. Tapi bayangkan di kawasan sempit itulah kami bertugas, kami mencari rezeki dan kami mencari kepuasan bertugas di dalam TLDM. Jadi tidak menjadi halangan kepada kita. Dan satu faktor lagi, mungkin ada yang beranggapan berkhidmat sebagai kapal selam ni masuk ke dalam laut yang berkedalaman tinggi mungkin memberi tekanan kepada kita, macam tekanan kita buat diving ataupun scuba diving, Itu sebenarnya tidak benar juga, sebab hanya kapal selam itu
bodi kapal selam tu saja yang menerima tekanan. Tapi kami, anggota submariner di dalam kapal selam tersebut, kita tidak expose kepada tekanan yang di luar tu. Sebab itu is impossible untuk kita take it sebagai human. Ya? Melainkan kita pergi diving di kawasan-kawasan yang agak cetek, yang itu as we know, divers, scuba divers, recreational divers pun boleh terima. Punya rasa untuk yang kita alami dari segi tekanan kita tu tak banyak beza dengan tuan-tuan naik kapal terbang. Pun dengan tuan-tuan turun diving scuba ke 10 meter. Tidak banyak beza. As long as you can clear your ears dengan cara tutup hidung dan hembus, kadang-kadang dengan menggerak-gerakkan rahang dan telai Nailio, itu pun sudah boleh clear. So that kind of pressure saja. So kalau tekanan dari segi itu yang dimaksudkan, maknanya submariners tidak mengalami sebarang masalah. Benarkah sekiranya kapal selam berada pada permukaan yang cetek akan mudah terdedah kepada musuh? Dan yang menjadi cabaran di kawasan kita ini, selain daripada Laut Cina Selatan yang begitu luas, adalah kawasan yang cetek. Ya. Untuk mengoperasikan kapal selam di kawasan yang cetek ini merupakan satu perkara yang amat berbahaya. Ya. Sebab once in a while saya rasa kita dengar kemalangan-kemalangan yang berlaku di negara luar yang mengoperasikan kapal selam di mana kapal selam melanggar dasar laut. Ini biasanya berlaku di kawasan yang cetek. Jadi kita memerlukan kepakaran, kompetensi dan proficiency untuk membolehkan kapal selam kita beroperasi di kawasan yang cetek. Tapi untuk mengatakan kapal selam kita akan mudah dikesan oleh pihak musuh jika beroperasi di Laut Cina Selatan yang dalam dan juga di kawasan cetek, ini saya boleh katakan ada benar dan ada juga tidak benar. Musuh-musuh ataupun alat pengesan kapal selam ni ada berbagai. Ya. Ada surface ship yang berkeupayaan sekiranya mereka memiliki sonar low frequency yang berkuasa tinggi. Itu pun boleh mendatangkan bahaya jika mereka boleh detect kapal selam di kedalaman yang tinggi dalam tempoh untuk jarak yang jauh. Dan yang paling kita risau sebenarnya adalah pesawat maritime patrol aircraft, seperti yang dinyatakan tadi, pesawat anti kapal selam. So di kawasan yang cetek especially menjadi kerisauan kita lah, because memang bahaya. Dan pesawat jenis ini belum lagi dimiliki oleh Angkatan Tentera Malaysia. Jadi kita nak berlatih dengan kita punya pesawat sendiri pun belum boleh. Jadi macam mana kita nak meningkatkan keupayaan kita. So itu antara cabaran I would say dalam hal ini. Negara kita pernah diceroboh pesawat dari China. Apakah tindakan Angkatan Kapal Selam dalam isu ini? Kalau kita fikirkan keupayaan kapal selam untuk melaksanakan aktiviti perisikan ini adalah amat unik. Kan? Kita tidak macam surface ship. Sekiranya aset daripada negara luar datang, kita akan hantar, bila contohnya negara A hantar kapal perang ke kawasan perairan kita, kita pun akan hantar kapal perang juga. So dua-dua kapal perang kedua buah negara ada di kawasan tersebut. Yang ini akan senang untuk menimbulkan konflik. Betul? Apabila ada berlaku salah faham dan sebagainya, boleh melakukan tembakan amaran dan sebagainya, boleh mencetuskan something. Tapi bagi kapal selam kita yang unik ini, kita boleh berada di kawasan tersebut dan melakukan aktiviti perisikan tanpa diketahui oleh pihak musuh. Okay? Orang tidak tahu kita berada di situ, tapi kita still collect intelligence. Kita still dapat maklumat. Perlu tak kita war-warkan kepada orang ramai? Kita tak buatlah benda tu kan. Kita tidak war-warkan kepada orang sebab dia dah defeat the purpose. Jadi uniknya kapal selam ni, kita masih boleh mendapatkan maklumat, boleh berada di kawasan tersebut tanpa meningkatkan ketegangan. Bayangkan kalau kita tidak ada kapal selam, kita tidak akan mampu buat perkara ini. Kita akan hantar surface ship yang pihak musuh boleh nampak, kita akan hantar kapal terbang yang pihak musuh juga boleh kesan. Tapi bila kita hantar kapal selam, tidak ada orang tahu. Okay? So itu uniknya tindakan kita di dalam situasi sebegini. Apakah pengalaman menjadi anggota kapal selam? Perkara yang paling mencabar
semasa berlayar di dasar bawah laut ialah kita kena bekerja di tempat yang sempit, and then penggunaan air tawar yang tepat. So hanya 3 hari sekali boleh mandi, dan kadang-kala saya tidak kalau berlayar untuk beroperasi sehingga pulang ke pangkalan. Apakah ciri-ciri seorang anggota kapal selam? Untuk nak menjadi seorang warga kapal selam atau nak menjadi submariner, ciri-ciri yang utama adalah disiplin. Okey. Kemudian kita perlu ada kekuatan dari segi fizikal dan mental. Okey. Sebab apabila menjadi seorang submariner, kita akan menghadapi pelbagai cabaran semasa kita berlayar. So, saya rasa ciri-ciri ini adalah amat penting lah untuk nak menjadi seorang submariner. Apa perasaan semasa terpilih menjadi sebahagian anggota kapal selam? Masa saya diberitahu telah terpilih sebagai kru utama KD Tun Razak, so saya memang amat rasa gembira dan berasa bangga kerana ia adalah satu pengiktirafan dan satu kepercayaan TLDM kepada saya berkaitan dengan kebolehan dan kepakaran yang dimiliki oleh saya lah. So dia juga merupakan satu tanggungjawab yang berat untuk saya dipikul supaya saya boleh melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan lebih baik lah. So itu adalah saya berasa amat bangga dan gembira lah, walaupun cabaran itu adalah tinggi. See